Subhanallah. Berada di rumah, walaupun orang tanya, kamu kerja apa? Oh, saya tak kerja apa-apa, saya suruh rumah saja. Adakah duduk rumah goyang kaki? Adakah duduk-duduk saja? Berada di rumah, tak berhenti-henti kerja, betul atau tidak? Ada gaji ke tidak? Aduh, luahan perasaan ni. Suami tak bagi apa-apa? Ada tak bulan-bulan masuk gaji? Ada. Masya Allah, hebat. Itu kalau yang pencen. Ada kan suami bagi sebenarnya. Ada yang suami bagi, ada suami tak bagi. Ada bagi RM5, ada bagi RM50, ada bagi RM500. Sebab gaji suri rumah ini, ganjarannya hanya Allah saja yang boleh beri. Allahu Akbar. Ini bukan saya nak rendahkan wanita bekerja ya. Saya juga wanita yang bekerja, hari-hari keluar bekerja. Balik rumah jadi suri rumah. Sebenarnya tak ada istilah tidak bekerja. Semua bekerja. Bezanya bekerja di rumah ataupun di luar rumah. Masa saya jadi suri rumah, saya punya tahap pembebelan semakin meningkat. Sebab tak jumpa orang. Tunggu suami balik je mahu nak bercakap. Sebelum itu bercakap dengan mesin basuh, peti ais, penyapu, kain, benda-benda tak hidup. Dengan kucing, suami pula, dia dah habis dah kota perkataan dia dengan kawan-kawan. Kan kota orang lelaki kan sikit saja. Dia dah cakap dengan bos dia, dengan rakan sekerja, bila balik dah tak ada dah perkataan tu. Kita pula duduk tahan daripada pagi. Banyak benda nak cerita ni. Kita punya tarik nafas pun suami dah boleh faham. Abang, awak tahu tak apa yang berlaku dari pagi bla 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 bla. Suami ni dia tinggal 3 patah je lagi bawa balik. Makan. Apa lagi? Minum, tidur. Yang lain tu mandi, pendek-pendek je. Subhanallah, Allahu Akbar. Tekanan suri rumah ni, dia walaupun macam mana pun ada masalah, dia tetap duduk dalam rumah. Kalau kita yang bekerja, ada masalah dengan suami, subhanallah, lepas tu keluar pergi tempat kerja, dah boleh lupa sikit dah masalah dalam rumah. Sebab kita dah jumpa kawan-kawan, kita dah keluar ambil angin. Tetapi suri rumah, kalau ada masalah dengan suami dah pergi kerja, dia dah lupa dah, dia dah jumpakan kawan, dia dah mengetek. Isteri kat rumah ni bengkak je. Faham ya? Isteri kat rumah menyimpan rasa. Dia tengok telefon tu banyak kali. Mana tak ada mesej suami ni. Tak ada mesej minta maaf ke, tak ada mesej pujuk ke. Pukul 12 tengok lagi. Dia langsung tak buat tak tahu. Lagi marah. Bila sampai suami balik petang, muka dia masam. Kenapa kamu ni? Tanya pula. Suami buat-buat tak faham. Yalah yang semalam tu belum selesai kan. Suami pula marah. Apa kamu ni? Manjang-manjang cerita. Saya sudah lupa dah. Memang suami boleh lupa sebab dia dah jumpa kawan-kawan. Isteri dekat rumah belum selesai. Sebab itulah lelaki yang seronok, isi-isi rumah memang seronok. Isteri urus semua. Tapi kena banyak berkorban dan kena faham apa keperluan isteri seorang suri rumah. Dia perlu didengar. Emosinya lebih sensitif sebab kawannya adalah suaminya. Suami kena rajin melayani bebelan ataupun cerita-cerita isteri. Yang saya beritahu ini apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah ibunda kita bercerita dalam satu hadis yang sahih. Sayyidatina Aisyah cerita satu hari bila Nabi pulang ke rumah, lalu aku bercerita kepada Nabi Muhammad tentang kisah 11 orang ataupun 13 orang, saya confuse. Tentang 11 orang wanita di kalangan sahabat. Dia begini, Sayyidatina Aisyah dia jumpa kawan-kawan. Jumpa ramai-ramai. Jadi seorang-seorang bercerita. Cerita pertama begini, cerita kedua begini, cerita ketiga begini. Tak silap saya 11 orang. Ataupun 13, tapi lebih daripada 10. Bila Nabi balik ke rumah, Sayyidatina Aisyah cerita ulang balik ke 13 ataupun ke 11 cerita. Daripada awal cerita sampai akhir, Nabi Muhammad dengar dengan teliti, layan je.
Saya nak tanya Tuan CEO kita ni. Agak-agak sampai kisah nombor berapa Encik dah berhenti, Tuan dah berhenti. Isteri cerita kisah pertama. Lepas tu masuk kisah orang kedua. Masuk kisah orang ketiga. Agak-agak kuat tak nak layan sampai kisah ke-11. Kuat. Masya Allah, kuat. Boleh percaya tak? Subhanallah. Tak payah tanya orang lelaki. Kita orang perempuan, kalau ada kawan nak bercerita, saya ada sebelah kisah, saya nak cerita. Nak dengar tak? Tak larat. Tak larat kita. Panjang sangat ceritanya. Tapi Nabi Muhammad luar biasa. Seorang pendengar yang sangat baik. Bila Sayyidatina Aisyah bercerita, Rasulullah dengar, Rasulullah angguk, Rasulullah respon. Dan hujungnya Rasulullah bagi maklum balas. Yang membawa maksud Nabi dengar daripada awal sampai akhir. Bukan buat-buat dengar. Nabi bagi respon apa? Aku denganmu wahai Aisyah, seperti suami sekian-sekian pada baiknya, dan aku lebih baik daripadanya. Maksudnya dalam banyak-banyak cerita tu, Nabi Muhammad SAW bagi tahu Aisyah, isterinya, dia ambil salah satu cerita dan Nabi kata aku lebih baik daripada suami lelaki, suami kawan Aisyah itu dari sudut sekian-sekian. Allahu Akbar, subhanallah. Nabi Muhammad SAW apabila bercakap mesti palingkan seluruh tubuh. Cuba pusing pada orang kiri dan kanan sekarang. Cuba pusing. Cuba bercakap dengan orang sebelah. Okey, nampak tak? Bila kita nak bercakap, kita pusing kepala saja, betul tak? Tapi cara Nabi, bila bercakap, Nabi akan pusingkan seluruh tubuh. Tapi sekarang dalam majlis, atas kerusi susah nak buat. Jadi bagi para lelaki sekalian, bila isteri nak bercakap dan isteri-isteri, kalau nak bercakap, sebaiknya ikut sunnah Nabi, palingkan seluruh tubuh. Mata tu tengok mata. Bukanlah tenung sampai tak kalih ya. Tapi sekejap-sekejap tengok. Jangan langsung tak tengok. Sebab hari ini banyaknya suami isteri bila berbual, masing-masing tengok telefon. Baru nak cakap. Kadang tu isteri ni nak bincang. Bang nak bincang sikit. Ya, apa dia? Sama mata tengok phone. Lepas tu kita cakap, awak tengoklah saya. Saya nak bincang sikit, letaklah telefon. Alah, saya dengar ni, cakap je lah. Ada mood tak nak cakap? Tak ada mood. Kita buat perkara yang sama pada anak-anak. Anak kita sedang pegang phone, tengok Lazada, tengok Shopee. Anak datang, Umi, nak cerita kisah dekat sekolah tadi. Ya, ceritalah, cerita. Mata tengok sini. Lepas tu kan, anak tu pun cerita, kita pun respon. Wah, bagus. Lepas tu sambung balik. Saya nak tanya, anak itu tahu tak kita buat-buat dengar? Dia tahu kita buat-buat dengar. Anak saya yang umur 2 tahun lebih, Fatimah, kalau dia datang nak bercakap walaupun dia tak lancar, kalau saya pegang phone, dia akan ambil, dia letak bawah mana-mana, dia sorokkan. Dia ambil telefon dekat tangan saya, dia letak bawah sofa. Dia letak bawah bantal. Walaupun dia pun tak tahu nak cerita apa, tapi dia terasa hati, kita tahu dia terasa hati bila dia datang, mata kita tak tengok dia. Sebab itulah Nabi sampai tunjuk contoh. Bila bercakap, palingkan seluruh tubuh. Pandang. Kerana itu akan sampainya perasaan kasih sayang yang dalam. Itu yang kita nak sebut. Nak capai di bawah naungan Allah di mahsyar. Mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah, mesti kena ikut sunnah Nabi. Bagaimana Nabi tunjuk cara dan gaya bahasa kasih sayang.